Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya hendak mengulas ya satu kenyataan yang telah dibuat oleh your favourite ex Prime Minister Najib Razak ya. Jadi Najib ni kalau tak spin bukannya Najib lah. Okey. Jadi apabila ada pihak yang telah menekan ya SPRM untuk menyiasat senarai ahli-ahli politik yang didakwa menerima dana politik daripada Ultra Kirana atau Kinara ke apalah syarikat yang dikaitkan dalam Kirana yang dikaitkan dalam kes rasuah Zaid Hamidi ya, apabila seorang saksi telah mendedahkan nama-nama ni ya, Muhyiddin, Khairi dan sebagainya. Jadi terus ada pihak yang telah mengkritik SPRM. Okey. Dan daripada kritikan ini ada pula permintaan untuk siasat SPRM, dan Najib telah mengambil kesempatan daripada permintaan ini untuk berkata bahawasanya jika nak buat siasatan, jika PH minta nak buat siasatan, perlu juga dilakukan siasatan mereka di dalam SPRM ya, seperti Latifah Koya dan sebagainya yang dilantik bawah zaman PH. Jadi hari ini saya akan jelaskan sejelas-jelas mungkin saudara-saudari mengapa ini adalah satu spin yang cukup ajaib oleh Najib Razak, yang memang terkenal dengan spin-spin dia dan putar belik dia, termasuk fitnah yang telah saya buktikan dulu. Okey. Jadi saya mulakannya, mengapa tumpuan sebelum ni diberi kepada Zaid Hamidi. Okey. Asas kepada siasatan yang dimulakan terhadap Zaid Hamidi ya, asasnya adalah kerana syarikat Ultra Kirana ni, jadi dengar baik-baik ya, dan minta tolong tularkan ya, sebab Najib sedang spin. Okey. Ultra Kirana ni adalah syarikat lantikan dan diluluskan di bawah pentadbiran Najib, di bawah kementerian yang diterajui oleh Zaid Hamidi. Sebab pada ketika itu Zaid Hamidi adalah Menteri Dalam Negeri. Faham ya? Jadi Ultra Kirana ni melibatkan lantikan dan kelulusan kementerian yang dikepalai oleh Zaid Hamidi. Maknanya Zaid Hamidi yang setuju Ultra Kirana ni terlibat dalam satu projek, kita tak payah namakan projek itu, dan Ultra Kirana, penglibatan Ultra Kirana diluluskan. Okey. Jadi atas dasar itu kemudiannya berlaku dakwaan rasuah, iaitu Zaid Hamidi dirasuah dan sekaligus menyalahgunakan kedudukan dia sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini kedua. Okey, jelas ya, jelas. Ini amat jelas. Jadi disitulah titik permulaan siasatan. Ya. Di situlah titik permulaan siasatan, iaitu menteri telah salah guna kuasa dia dan menerima rasuah, jadi ada pelbagai kesalahan melibatkan Zaid Hamidi. Jadi siasatan dimulakan. Okey? Menerusi siasatan itu ya, yang dilakukan pada zaman PH. Okey. Telah ada bukti-bukti tertentu yang seterusnya telah menjurus kepada tuduhan mahkamah. Dan setelah Zahid mengaku tidak bersalah, maka perbicaraan dimulakan dan kemudian mahkamah membuat keputusan bahawa Zahid mesti membela diri. Okey. So itu rentetan dia. Jadi menerusi siasatan yang dilakukan
tumpuannya adalah kesalahan yang nyata. Ya, pada ketika itu bila melibatkan syarikat Ultra Kirana, kita tidak boleh membuat spekulasi bahawa diketahui Ultra Kirana telah membayar ini, membayar itu, dan jika bayaran-bayaran itu ada kaitan dengan Zahid Hamidi, ada kaitannya dengan kes yang sedang disiasat. Ya. Hari ini kita pergi siasat Intel, tak semestinya kita perlu libatkan seluruh pembayaran kepada setiap seorang individu syarikat Intel Malaysia semata-mata kita sedang menyiasat salah guna kuasa seorang menteri mungkin. Ya, sebab mungkin ada berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, berpuluh ribu malah bayaran yang telah dibuat kepada individu-individu oleh Intel. Jadi tak payah siasat semua. Tumpuan adalah terhadap yang nyata. Dan yang nyata yang diketahui pada ketika siasatan dimulakan adalah berlaku salah guna kuasa, dakwaan, ya, salah guna kuasa dan rasuah melibatkan Zahid dan syarikat Ultra Kirana yang diluluskan oleh Zahid ketika menjadi Menteri Dalam Negeri. Jadi semestinya siasatan dimulakan di situ. Bukannya siasat sewenang-wenangnya semua perkara. So, di situ sahaja dakwaan kononnya jika nak siasat SPRM perlu siasat Pesuruhjaya yang dilantik di bawah Pakatan Harapan ialah satu retorika alasan yang tidak konkret, yang tidak kukuh, yang Najib hanya timbulkan, ya, dia tidak pertahankan kenyataan dia tu dengan fakta ataupun hujah yang konkret. Ya, dia hanya timbulkan kerana beberapa pemimpin atau beberapa individu telah menimbulkan soalan yang betul, iaitu mengapa mereka yang dinamakan di dalam mahkamah tidak dimulakan siasatan lebih awal. Okey. Jadi sebenarnya munculnya dakwaan bahawa di dalam satu buku ledger, dalam satu buku ada nama-nama yang tersenarai untuk dibayar sejumlah wang tertentu yang dikatakan dana politik, ya. Wujudnya buku ni muncul semasa perbicaraan, selepas siasatan. Ya. Kita tidak tahu benar atau tidak masa SPRM siasat dulu, adakah mereka juga tahu berkenaan dengan buku itu atau nama-nama itu, dan adakah buku itu boleh dikaitkan secara langsung dengan kes Zahid. Ada banyak buku mungkin dalam satu-satu syarikat, ada banyak nama, tapi tak semestinya semuanya berkait dengan kes. Jadi menerusi perbicaraan selepas siasatan diketahui, menerusi perbicaraannya, bahawa buku ini ada nama-nama dan cara saksi memberi keterangan mencadangkan ianya ada kaitan dengan kes Zahid secara langsung. Ya. Jadi atas dasar itu baru sekarang ada keperluan, jika kita siasat Zahid, maka sekarang perlu juga siasat individu-individu ini. Tidak semestinya berlaku kesalahan andai kata individu ini betul-betul terima dana. Ianya mungkin tak ada pembayaran dalam bentuk lain ke apa ke, itu perlu disiasat. Siasatan bukannya satu bukti atau sabitan, ianya hanya siasatan sebab nak tahu. Okey, tetapi disebabkan semasa perbicaraan muncul nama-nama ini dan kelihatan menerusi kenyataan saksi ianya berkait dengan kes Zahid, kerana kewujudan buku ni dan kaitan buku ni dengan catatan-catatan saksi, kaitan dia dengan Zahid dan sebagainya. Jadi di situ bila sudah ada kaitan, sudah wujud keperluan untuk siasatan dilakukan terhadap individu-individu itu. Dan isu buku ni, isu nama-nama ni muncul dalam pentadbiran bersama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, khususnya kerajaan UMNO lah ni.
kerajaan Barisan Nasional ni. Jadi di situ kenyataan Najib perlu siasat lantikan PH adalah satu penipuan, sekali lagi satu spin yang tidak bersandar kepada fakta yang Najib lontarkan untuk kaburi mata anda semua, untuk perdaya anda semua. Kerana jika Najib benar-benar rasa bahawa pesuruhjaya-pesuruhjaya di bawah lantikan PH perlu disiasat, maka Najib perlu tampilkan bukti asas kepada hujah dia atau dakwaan dia atau permintaan dia dengan menjelaskan kepada penonton atau rakyat mengapa dia rasa pesuruhjaya bawah lantikan PH perlu disiasat. Mungkin Najib ada bukti sebenarnya SPRM dia masa lakukan siasatan dia dah tahu berkenaan buku itu, dia dah tahu kaitan buku itu dengan kes Zahid, tetapi mereka senyapkan. Najib perlu tunjukkan bukti itu atau tampil memberi maklumat bahawa dia ada bukti ini berlaku. Tetapi tidak. Najib cuba gunakan logik bahawa jika anda tanya sekarang SPRM mengapa tak siasat individu-individu itu, anda perlu juga tanya pentadbiran PH. Itu adalah hujah dangkal, kenyataan penipu. Sebab saya dah jelaskan, ya. Hanya menerusi proses perbicaraan, perkara ini muncul dan kaitannya dengan kes Zahid kelihatan. Jadi berbalik kepada persoalan mengapa SPRM tidak mengambil tindakan yang lebih tegas, ini adalah persoalan yang betul. Kerana Azam Baki, kalau anda ingat, apabila wujud isu Hakim Nazlan yang begitu lemah semata-mata sebab Hakim Nazlan pernah ada kaitan dengan Maybank pada ketika syarikat SRC ditubuhkan dan sebagainya, ianya tidak bermakna Nazlan ada kaitan atau pengetahuan berhubung hal-hal yang berkaitan dengan penubuhan SRC. Tidak bermakna, atau tidak bermakna Nazlan ada penglibatan langsung. Sebab bank-bank ada banyak peguam, tidak semestinya dia ada penglibatan secara langsung, ya, atau telah melibatkan diri dia secara langsung atau mempunyai pengetahuan penuh. Jadi alasan dia ada untuk menyiasat Hakim Nazlan, tapi alasan itu lemah. Tetapi kesemuanya bermula daripada satu blok di luar negara, hanya satu cerita, ya, hanya satu cerita tanpa berselit bukti kukuh. Dan daripada itu satu NGO melakukan laporan SPRM, dan daripada laporan SPRM dimulakan siasatan terhadap Hakim Nazlan. Siasatan pun tidak menurut keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang dalam erti kata yang sebenar. Kerana kalau ikut tertib yang betul, Hakim Nazlan sendiri telah melakukan laporan polis sebelum laporan SPRM dibuat dan meminta polis menyiasat dakwaan-dakwaan blogger berkenaan. Jadi kalau ikut turutan yang betul, sepatutnya pihak polis menyiasat dulu blogger berkenaan untuk mengetahui where is your evidence, mana bukti dia, atau adakah anda ada bukti. Jika anda tidak ada bukti, bagaimana anda boleh dapat tahu semua ni? Bagaimana anda boleh buat cerita ni? Kemudian daripada situ akan dibuat penentuan jika siasatan SPRM dijalankan. Itu pun jika SPRM ingin melakukan siasatan, benda tu tidak harus diwar-warkan kerana ia boleh ganggu-gugat kes yang sedang berjalan, ya, rayuan dan sebagainya. Tetapi ini tidak. Malah tidak juga Peguam Negara menasihati Perdana Menteri atau Yang di-Pertuan Agong berhubung perlunya ditubuhkan satu jawatan kuasa bebas untuk mengkoordinasikan siasatan polis atau SPRM. Ini tidak. Satu cerita telah dibuat di luar negara, dan berdasarkan cerita itu satu laporan telah dibuat oleh NGO yang dikira orang-orang kuat Najib, dan berdasarkan laporan itu, yang berdasarkan cerita itu,
Azam Baki dengan pantas membuat satu sidang media, menjawab soalan-soalan reporter, seolah-olah ini satu isu besar. Tetapi apabila muncul satu buku dengan nama-nama dan dakwaan berlaku pengaliran wang kepada ahli-ahli politik tertentu, dan apabila sudah nampak mungkin ada kaitan buku ini, orang itu, individu berkenaan dengan Zahid, maka ada asas sekarang untuk memulakan siasatan. Kita tidak lihat Azam Baki membuat satu sidang media khas untuk menjelaskan pentingnya, perlunya siasatan ini dilakukan. Tidak. Tetapi sesuatu aligasi yang lemah, sesuatu dakwaan yang lemah, dia cepat-cepat buat sidang media. Jadi cara SPRM membawa diri dia melakukan siasatan, protokol yang digunakan, pelik yang digunakan oleh SPRM, Azam Baki dan sebagainya, dan cara siasatan dilakukan terhadap Azam Baki yang pelik melibatkan dakwaan Azam Baki menyalahguna kuasa dia di dalam SPRM, yang kini kita lihat disenyapkan. Semua ini memerlukan satu tindakan untuk menyiasat SPRM oleh satu jawatan kuasa bebas. Jadi perlunya SPRM disiasat tu ada asas kukuh. Dakwaan Najib perlu siasat juga. Pesuruhjaya bawah PH adalah satu dakwaan seorang pemimpin terdesak lampau yang cuba menimbulkan persepsi. Bukan hanya dengan cara ini, tetapi juga menerusi kes Hakim Nazlan, bahawa dia adalah mangsa konspirasi politik. Tetapi penjelasan Najib, sememangnya jika anda dengar penjelasan saya hari ini, tidak ada asas kukuh, tidak berfakta. Jadi itulah penjelasannya, saudara-saudari. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang, dan pastikan anda viralkan mesej ini supaya sampai kat telinga Najib, dan Najib silalah sangkal dakwaan saya supaya saya boleh dengar hujah balasan anda, dan seterusnya jika perlu menjawab balik kepada reaksi anda. Ya. Muhammad Malik, adakah PRU 15 akan berlaku pada Ogos atau September 2022 ni? Betulkah nak buat PRU sebelum pembentangan bajet 23 Oktober nanti? Okey, saya tidak ada sesiapa yang tahu, tetapi saya yakinlah, saya pun dah cerita dulu, saya yakin, tahap keyakinan saya 80%, okey, bahawa PRU bukannya tahun ini. Ya. Ya, saya sementara menunggu soalan yang lebih, Asma Laili, mungkin Hakim Nazlan terlibat dalam proses tu tapi dia tak menyambung. Sebenarnya isu Hakim Nazlan adalah lemah. Malah bila kita dengar sidang media Peguam Najib sendiri, dia menggunakan perkataan Hakim Nazlan is deemed to know matters associated with the establishment of SRC dan hal-hal lain, and we think he had full knowledge of matters associated with the establishment of SRC dan hal-hal lain. Maknanya pasukan Najib hanya anggap dan fikir Hakim Nazlan tahu. Maknanya mereka sendiri tidak pasti. Ada dua jenis pihak yang akan membuat permohonan untuk mendengar hujah, untuk memberitahu memohon kepada mahkamah untuk diberi peluang untuk menjelaskan kepada mahkamah mengapa mereka rasa hakim berlaku konflik kepentingan. Jenis pertama adalah orang yang dia sendiri bukan merasakan, menganggap atau berfikir, tetapi dia sendiri pasti. Jadi dia membuat permohonan untuk
menyuarakan kepastian dia dan sebab dia pasti kepada mahkamah. Tetapi dalam kes Najib dah masuk jenis kedua, iaitu mereka sendiri hanya anggap, fikir bahawa mungkin Hakim Nazlan ada pengetahuan berhubung dengan kes isu SRC pada ketika Hakim Nazlan masih bersama Maybank. Jadi mereka sendiri tidak 100% pasti. Ya. So bagi saya, sebab Syafi'i membuat sidang itu ditujukan kepada orang seperti saya, kepada umum, jadi saya berhak komen pada sidang itu. Saya melihat ini adalah keterdesakan Najib. Jadi apa jua cara yang boleh digunakan untuk nullify the case SRC supaya perbicaraan boleh dimula balik atas alasan Hakim Nazlan ada konflik kepentingan, apa jua cara mereka, Najib sedang usahakan, kerana Mahkamah Persekutuan akan membacakan keputusannya tak lama lagi dan Najib cemas. Okay. So berdasarkan satu cerita saudara-saudari blog, cara siasatan dilakukan tidak dikoordinasi antara polis dengan SPRM, dan saya tak salahkan polis, ya, langsung tak salahkan, ya. Dan cara Azam Baki dengan pantas membuat sidang media amat pelik, ya. Dan cara Azam Baki sendiri disiasat dulu tu terlalu pelik sampai tidak diarahkan bercuti. Bila SC siasat dia pula siasat SC, memberi tekanan kepada SC. Perdana Menteri dilihat menyokong Azam Baki apabila keluar kenyataan terimalah siasatan SC yang memang separuh masak tu menandakan dia sudah memihak, dan ini adalah salah, ini adalah campur tangan kerajaan dalam urusan siasatan SPRM. Pelbagai keanehan yang berlaku, ya. Dan bila muncul buku dengan nama-nama derma politik ini, bila akhirnya sekarang nampak ada kaitan dengan Zahid dan kes Zahid, dan baru sekarang mungkin ada keperluan untuk disiasat, Azam Baki tidak meluru buat press conference, ya. Banyak kepelikan yang mencadangkan ada berat sebelah SPRM ini, dan terus terang kelihatan seolah-olah memihak sekarang kepada Najib. Jebat Selatan 2, Tuan RJ, kenapa tidak ada pihak terutamanya NGO mendesak supaya SPRM disiasat, kerana SPRM sudah hancur. Ramai bila kita pergi luar sana, kita bercakap dengan orang awam dan sebagainya, terlalu ramai, hampir semua yang kita berjumpa, kami tidak percaya dengan SPRM. Orang tidak ada masalah dengan polis tau, SPRM, ya, kami tidak percaya dah. Jadi masa Azam Baki tu, bila tekanan seluruh negara mempersoalkan, ya, mengapa Azam Baki tidak direhatkan, dan mereka buat tak indah, malah Azam Baki dengan berani boleh buat satu press conference untuk mempertahankan diri dia, bertukar daripada Pesuruhjaya SPRM menjadi orang politik yang amat pelik, ya. Seorang ketua Pesuruhjaya, badan penyiasat, membuat press conference dan mempertahankan diri dia sebagai orang politik, ya. Tak ada sesiapa yang berkata apa. Ahli-ahli politik kerajaan seolah-olah takut kepada dia dan duduk diam, dan dia sendiri memberitahu, ya, Perdana Menteri sebenarnya ada hak prerogatif untuk nasihati Yang di-Pertuan Agong untuk tukar ketua Pesuruhjaya SPRM, tapi dia dengan berani boleh beritahu, saya tidak akan letak jawatan dan saya akan kekal, ya. Seolah-olah Perdana Menteri pun bawah genggaman dia, menimbulkan tanda tanya, adakah Azam Baki orang paling berkuasa hari ini di dalam negara? Adakah ahli politik terlalu takut dengan dia? Mungkin ada rahsia mereka yang disimpan. Okay. Bahari Baker, Najib dah ada desak, betul? Okey, saya rasa dah lambat, jadi kita akhiri live ni dulu. Jadi jangan lupa sertai saluran Telegram saya, dan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.